Assalamualaikum traders, this is Apit Trader. Terima kasih kerana sudi singgah di channel YouTube Apit Trader. Untuk video kali ini, aku nak bercerita berkenaan dengan konsep R dalam trading. Aku tahu mungkin tajuk ini ramai orang yang tertunggu-tunggu untuk aku explain, untuk share knowledge berkenaan tajuk ini. Sebab apa? Kalau korang perasan, kalau korang tengok video aku setiap minggu, korang akan dapati aku banyak guna term R kan, R, untung 3R, rugi 1R semua kan. So maybe ada setengah daripada korang semua tak faham apa itu R sebenarnya kan. So aku nak buat satu video khas untuk korang semua explain pasal R. Dan hopefully lepas korang tengok video kali ini, nanti next video yang akan datang bila aku bercerita pasal R, korang akan lebih faham lah. Okay, alright, sebelum aku start, nak sembang dengan korang, nak share dengan korang semua berkenaan dengan konsep R dalam trading ni, aku nak letak sedikit expectation lah. Okay, basically aku bukanlah orang yang terbaik untuk explain korang berkenaan dengan konsep R ni. So basically apa yang aku share pada video kali ini adalah aku share benda yang aku faham, aku share benda yang aku apply dalam aku punya trading system. Dan bila mana aku cakap begitu, korang jangan expect apa yang aku cakap semua ni betul. So means that bila mana korang tengok video aku kali ni, korang check balik. Okay, betul ke Apit Trader cakap ni betul ke? Korang check balik lah dekat other resources kan. Mana tahu apa yang aku cakap ini adalah benda yang salah. Alright? So that's it lah. Okay? So, and then satu lagi aku nak habak. Okay, tiba-tiba keluar accent Kedah pula kan. Aku nak beritahu kat korang yang konsep R ni adalah bukan satu konsep yang datang daripada aku, tapi konsep yang uh, tak silap aku lah, dia datang daripada Dr. Bantap Dr. Bantap. Ini pun aku tak sure, tapi basically aku belajar konsep R ni daripada Abang Saham lah. Kalau korang tak tahu siapa Abang Saham, korang boleh pergi search kat Twitter. So Abang Saham ni lah yang banyak, kayaknya macam aku punya mentor lah, aku punya sifu yang ajar benda-benda ni semua. Okay, alright. So without further ado, jom kita start. Okay, first kali, apakah maksud R dalam trading? Okay, let me briefly baca apa yang aku dah tulis kat slide ni. R dalam trading adalah singkatan daripada risk reward ratio. Okay, risk reward ratio. Korang kena hafal benda ni Risk reward ratio yang merujuk kepada perbandingan antara risiko yang diambil dan potensi pulangan yang diharapkan. Alright. So, bila mana kita bercerita mengenai R ni, R ni sebenarnya refer to risk ataupun dalam bahasa Melayunya risiko, dan reward sebenarnya. Reward dalam bahasa Melayunya keuntungan lah. Dan ratio lah. Okay. So means that R ni sebenarnya refer terhadap kita punya risk manage. Bagi aku lah, bagi aku R ni sebenarnya, bila kita belajar mengenai R ni, sebenarnya R ni refer kepada risk management kita lah. Okay. So bila mana kita apply R dalam trading ni, bermaksud kita ada a specific way untuk kita determine kita punya risk dan determine kita punya reward. Macam tu. So, senang cerita, R ni refer kepada reward dan juga refer kepada risk. Korang kena ingat dua benda tu. Okay? Reward, risk. Reward, risk. Alright? Alright. Cantik. So, next slide. Okay. Kenapa R itu penting? Okay. Yang pertama, ada dua point kat sini. Sebenarnya ada banyak kepentingan, banyak point lah sebenarnya, tapi aku bagi tahu korang dua saja. R itu penting kerana ia membantu trader excuse me, ia membantu trader untuk mengukur potensi keuntungan berdasarkan risiko yang diambil. Okey, so bila mana kita belajar pasal R ni, kita nak make sure bila mana kita, sebelum kita entry sebuah counter tu, kita dah tahu. Okey, kita untuk counter ni, kita nak letak berapa risiko dan berapa kita nak projection kita punya potensi keuntungan, potential reward kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak, macam kita nak, mesti kita ada goals lah. Bila mana kita entry sebuah trade tu, kita dah tahu dah, okay, risiko banyak ni dan potential reward kita banyak ni. Okay, alright. Point kedua, perbandingan R yang baik adalah di mana risiko yang diambil oleh uh,
perbandingan R yang baik adalah di mana risiko yang diambil lebih rendah daripada potensi pulangan yang diharapkan. Okey. So, seorang trader yang have a good risk management, of course, diorang akan cari counter, cari setup yang di mana dia punya risiko paling rendah dan dia punya potential reward dia sangat besar lah. So that's why dekat sini, dia cakap dekat sini point yang kedua, R, siapa-siapa yang menggunakan R, uh, good R, which is R yang di mana risiko yang diambil lebih rendah daripada potensi pulangan yang diharapkan. Okey, kalau korang tak faham lagi tak apa, nanti aku akan tunjuk contoh dia lah. Alright. Alright, next slide. Okey, this is contoh kita nak gambarkan R tu macam mana. Jika seseorang trader membeli saham pada harga RM100 dan menetapkan harga stop loss pada RM95, risiko yang diambil adalah RM5. Alright. Jika saham itu kemudian naik ke 110, potensi pulangan yang diharapkan adalah RM10. Jadi, bila kita based on this situation, kita boleh rumuskan yang bahawasanya risiko yang diambil oleh trader tersebut adalah RM5 dan reward dia adalah RM10. So, ratio dia dekat sini adalah 1 to 2 risk to reward ratio. So, bila mana kita nak trade, this is the kind of trade that we want to have. Di mana risiko dia RM5, potensi reward dia RM10. Macam inilah kita manage kita punya risk dalam trading. This is it's all about R. Okay? So dekat sini, reward 2 kali lebih besar daripada risk. Yang ni, trader yang menggunakan 1 to 2 risk ratio. Ada setengah trader yang menggunakan 1 to 3 ratio, 1 to 4 risk to reward ratio. So depend kepada korang semua macam mana korang nak define korang punya ratio dalam trading. Okay, bila mana korang apply R ni, korang kena define. Okay, aku ni 1 to 2 risk reward trader ke ataupun 1 to 3 risk to reward trader. So this one korang kena decide sendiri lah. Tapi baseline dia adalah risiko tu mesti lebih rendah daripada reward. Kalau korang letak risiko RM5 dan korang aim untuk buat RM5, potensi keuntungan korang RM5 saja. So that is not the good risk management lah. That's not the good R lah. Sebab apa? Korang risk RM5 tapi buat untung pun RM5. Itu 1 to 1 R. So in fact, in the long term, bila korang keep continue gunakan benda ni, I mean that 1 to R, 1 to 1 risk reward ratio, you will not able to survive in this stock market. Okay? Alright. Next slide. So, konsep yang sangat famous diguna pakai oleh trader-trader profesional especially adalah konsep yang di mana kita panggil rule of one risk of capital per trade. Dan memang rule ni aku memang guna pakai dekat aku punya trading season sendiri lah. Okay. So 1% risk ni adalah satu prinsip ataupun konsep yang tidak asing lagi dalam dunia trading. Alright. Dan prinsip 1% risiko juga merupakan amalan yang digunakan pakai oleh banyak trader profesional. Korang pergilah baca buku mana-mana pun ataupun korang tengok video YouTube, semua trader-trader yang power cakap apa? 1%. Bila mana diorang entry sebuah counter tu, diorang tak akan risikokan lebih daripada 1% of their capital. Okay, tapi ada juga trader-trader yang a bit agresif, diorang cakap 1% to 2%. Tetapi aku sebagai trader yang tak nak sebagai trader yang konservatif, aku follow je 1% risk of capital per trade. Okay, so rule ni lah yang aku guna pakai dalam sistem trading aku dan I wish that korang pun guna pakai dalam trading sistem korang semua. Bila korang tengok video kali ni, korang guna juga rule 1% of capital per trade ni. Okay. Alright, contoh. This is satu contoh apa maksud 1% risk of capital per trade. Okay. So, jika kita memiliki modal sebanyak RM100,000, ni betul ke? Ni 100,000 ke sejuta ni? 10, 100,000, 10,000, 100,000, okay? 100,000, maka kita hanya boleh merisikokan 1% darab 1% darab 100,000 bersamaan RM1,000 untuk setiap trade. Bermaksud kita punya R, 1 R kita equivalent to RM1,000. Okay?
So, jika kita seorang trader yang menggunakan 1:2 risk reward ratio, maka setiap trade kita hanya dibenarkan merisikokan RM1000 dan kita target untuk membuat keuntungan sebanyak RM2000. Ini bermaksud potensi keuntungan kita 2 kali lebih ganda, lebih besar daripada risiko kita. Okey? So, bila mana kita menggunakan formula ni untuk mendapatkan kita punya 1% risk of per trade, dia akan jadi berbeza based on capital masing-masing. Mungkin ada setengah trader capital dia 10,000, so risiko dia 1R dia equivalent to 100 je lah. Okay, sebab apa? Dia punya capital 10,000. Mungkin ada setengah trader capital dia 50,000. 70,000. So setiap setiap trader ada dia punya value of R dia yang berbeza-beza. Tetapi ingat, aku nak ingatkan sekali lagi, baseline ni mesti sama. Baseline ni adalah kita nak define kita punya this one ratio kita kan. Satu, okay, ni aku buat satu R tu satu R ni sebab apa aku emphasize R ni? R ni this one is risiko, this one is reward. Okay, yang penting sekarang ni bila mana kita untung take profit, kita punya profit tu mestilah lebih besar, at least 2 kali ganda lebih besar daripada kita punya risiko 1R. Okay, so this is secara ringkasnya masuk 1% risk of capital per trade. Alright, next slide. So, kenapa? Kenapa kita wajib ikut rule 1% risk of capital per trade ni? Yang pertama, ia nak mengelakkan kita daripada mengalami kerugian yang besar. Dan benda ni lah yang aku rasa the key bila mana kita nak survive dalam trading journey ni, kita punya trading career ni, kita nak elak kerugian besar. Kita tak nak um, kita tak nak kita punya apa kerugian kita ni affect kita punya psikologi. Bila korang bayangkan korang menang besar. Satu trade korang menang besar, let's say korang menang RM, korang profit RM5,000, dan the next trade korang rugi RM7,000. Korang bayangkan psikologi tu macam mana. Tapi bila mana kita gunakan 1% risk of capital per trade ni, instead of kita limitkan lose kita, setiap kali kita lose, kita hanya lose 1% je. 1% kita punya capital. So maknanya kita dari situ je kita dah dapat mengelakkan kita daripada kerugian yang besar. Okay. Dan point nombor 2, membantu kita dari segi psikologi bila kita rugi. Betul. This is memang kalau korang apply rule ni dalam korang punya trading, korang akan dapati korang akan punya psikologi akan lebih manageable lah. Sebab apa kita tahu, okay, setiap sekali kita entry, okay, rugi 1%, rugi 1%. So, dia tak akan effect sangat kita punya psikologi. Instead of tiba-tiba rugi 7,000, 8,000, that's it, memang akan kacau kita punya emosi. Dan last but not least, membantu kita mengurus risiko dengan lebih teratur dan berdisiplin. So, bila mana kita gunakan one risk of capital per trade ni, kita akan lebih disiplin dan kita akan lebih teratur bila mana kita trade. Okay? So, sebenarnya banyak lagi point advantage bila kita guna bila kita guna pakai prinsip ni 1% risk of capital per trade ni. Okay, so tapi aku just point out 3 je lah. Alright, okay, next. So this might be will be the last 2 slide. Aku just nak comparekan kat korang semua seorang trader yang ada bad risk management dan trader yang ada good risk management. Okay, this is the first example. First example, aku nak tunjuk kat korang trader yang tak menggunakan konsep R dalam trading dan tak pernah belajar mengenai risk management. So ni contoh trader yang tak pernah guna konsep R dan tidak pernah apply pun 1% risk of capital. Okay, korang tengok kat sini this is the summary. Of course, this is contoh yang aku buat lah. Memang I would say, yelah, aku cherry pick lah benda ni kan. Tetapi aku just nak show kat korang semua teori lah. Teori sebab apa penting risk management ni. Alright? Alright. So dekat sini dia ada 10 trade dia take, dan korang tengok perasan dia menang 8 kali. Tetapi bila dia menang tu dia win hanya RM1000. Tetapi bila dia lose, korang perasan kat sini, dia take a big losses. Okay? So dia menang 8 kali,
So total winning dia RM 8,000. Tetapi at the end of the day, walaupun dia menang 8 kali dan lose hanya 2 kali, tetapi dia still rugi. Sebab apa? Sebab bila dia lose RM5,000, which is kalau kita tengok dia punya risk to reward ratio kan. This one is 5. This is not a very good risk, very bad risk management lah. Okay? 8 kali menang tetapi still rugi. So that's why kalau korang ada bad risk management, akan jadi macam ni lah. So that's why, tengok contoh, korang walaupun korang ada menang means that walaupun korang dah menang 8 kali, sepatutnya korang punya psikologi kat sini dah okey okey. Dah menang 8 kali straight win kan. Tetapi tiba-tiba korang rugi besar 2 kali, terus rugi, benda ni akan confirm akan effect korang punya emotion. Okay? So this is first contoh. Okay, tengok menang 8 kali tetapi still rugi. Rugi RM2,000. Tetapi kalau tengok sini, this contoh 2 adalah trader yang ada good risk management. Okay, trader contoh 2 adalah trader yang menggunakan konsep RM trading, only risk 1% of capital in each trade and take profits when the profit is 3 times bigger than the risk. So this is 1 to 3 risk to reward ratio punya trader. Kalau tengok, dia lose 7 kali. 7 kali, tetapi bila mana dia lose, dia hanya lose 1% of dia punya capital je. RM1,000, 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 RM1,000. Walaupun dia kalah 7 kali, tetapi in the next 3 trade, dia menang. Tetapi bila dia menang, dia make sure yang dia punya kemenangan 3 kali lebih besar daripada dia punya losing. Sebab itu, walaupun dia kalah 7 kali, menang hanya 3 kali, dia still boleh buat profit RM2,000. So this is, kalau aku sendiri, this is the beauty of good risk management lah, ataupun this is the beauty of R dalam trading. Bila mana kita define betul-betul kita punya R, konsep R dalam trading kita, kita apply konsep R dalam kita punya trading system, kita akan nampak benda ni dan kita boleh nampak yang bahawasanya trading ni, even though with lower winning rate pun, korang boleh buat profit. This is the beauty lah in trading. Okay? So, aku rasa that's it untuk first part of this chapter in this topic. On the next topic, on part 2, aku akan explain korang macam mana kita nak guna position sizing menggunakan 1R lah. Okay, so see you in the next part. Assalamualaikum.